Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam keluarga ILKKM yang berusaha Puan Pengerusi RMC untuk ILKKM Sungai Buloh. Saya juga mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan pengajar kita dari seluruh ILKKM sama ada di Semenanjung dan juga di Sabah Sarawak. Kita boleh lihat daripada chat di bawah ni ada seramai 150 orang peserta pada pagi ini. Tahniah kepada anda semua kerana menyertai sesi webinar pada pagi ini. Tanpa membuang masa lagi, kita boleh mulakanlah sesi sharing ni. Okey, ini saya buat sedikit penafian ataupun disclaimer. Tujuan perkongsian hari ini adalah untuk sharing sebab kita ingin berkongsi maklumat berkenaan dengan perkara ini dan bukan bermakna saya ni orang yang pakar lah dalam subjek matter expert ni. Rakan-rakan saya dalam tim pembangunan subjek matter expert pun ada di antara mereka yang join dalam webinar ini. Nanti kita akan ada sesi pertanyaan dan sedikit sesi perbincangan. Jadi saya bukanlah mewakili mana-mana pihak yang berkepentingan ataupun berautoriti lah. Ini sekadar sesi perkongsian bertujuan untuk sebar luaskan maklumat tentang subjek matter expert ni, maka pengajar-pengajar kita ada maklumat yang betul, ada persepsi yang betul dan mungkin akan memberi idea, memberi input-input yang lebih baik dan lebih bagus untuk bidang-bidang ataupun sub-sub bidang kepakaran untuk subjek matter yang akan datang. Okey, so kita fokus kepada objektif umum kita untuk sesi webinar pada pagi ini. Ialah berkongsi maklumat mengenai kemajuan kerjaya laluan pakar bidang khusus berdasarkan perkeliling Perkhidmatan Bilangan 7 tahun 2016, Perkhidmatan Awam Persekutuan. Untuk objektif khusus, yang pertamanya untuk kita faham falsafah, prinsip, punca kuasa tentang kemajuan kerjaya laluan bidang pakar khusus Perkhidmatan Awam Persekutuan. Objektif kedua, mengenal pasti penentuan bidang kepakaran. Objektif ketiga, mengenal pasti kriteria penilaian kepakaran. Objektif keempat, mengenal pasti proses pelaksanaan SME menerusi pemangkuan secara khas untuk penjandang iaitu KUP. Mengenal pasti status SME pelbagai bidang dalam perkhidmatan awam dan akhirnya mengetahuilah status terkini kertas kemajuan SME pengajar khususnya ILKKM Sungai Buloh. Okey, rakan-rakan semua, anda dapat tengok objektif khusus? Ada lagging sikit kan slide tu. Mungkin disebabkan oleh capaian internet Kalau ikutkan saya dah sampai slide ketiga. So saya dah bacakan tadi tentang objektif khusus kita. Kita teruskan kepada slide seterusnya. Kena ambil masa sikit tunggu diorang Nampak tak? Okey, ini adalah orang kata punca kuasa dia lah. Berkenaan maksudnya macam mana tercetusnya perkeliling lah tentang subjek matter expert ni mengambil kira rancangan Malaysia ke-10 kita fokus kepada bab 7 RM ke-10 di mana kalau ikutkan saya boleh bacakan, menyedari keperluan untuk tenaga mahir yang berpengetahuan tinggi dan berpengalaman luas dalam perkhidmatan awam dan memperkenalkan skim perkhidmatan yang akan memastikan pakar kandungan dan jurnalis disediakan dengan laluan pembangunan kerja yang kompetitif bergantung pada prestasi dan pilihan pegawai.
Okey. Seterusnya bab 9 ya, rancangan Malaysia ke-11 berkaitan dengan tingkat bakat terbaik yang berpengalaman daripada sektor awam dan juga swasta ya. Jadi dalam rancangan Malaysia 10 dan juga rancangan Malaysia ke-9, keyword utamanya adalah untuk menarik, membina dan mengekalkan modal insan cemerlang dalam perkhidmatan awam. Dan seterusnya memperkukuh pengurusan bakat ya dalam perkhidmatan awam untuk masa hadapan. Okey, slide seterusnya. Okey, apakah falsafah SME ya? Apakah falsafah subjek matter expert ni? Ada 6 ya kalau ikutkan. Okey, yang pertama adalah mengiktiraf, mengekal dan mengoptimumkan kepakaran pegawai ya dalam perkhidmatan awam. Seterusnya menambah baik kemajuan kerjaya. Yang ketiga, membangunkan kepakaran dalaman. Pemindahan kepakaran secara tersusun dan efektif. Yang kelima, mengurangkan kebergantungan kepakaran luar. Seterusnya, meningkatkan motivasi pegawai dalam perkhidmatan awam. Itu adalah 6 falsafah SME perkhidmatan awam. Okey, saya pergi kepada slide seterusnya. Saya faham mungkin di tempat anda capaian untuk slide seterusnya agak lagging ya. So saya cuba perlahan sikitlah. Okey, dah keluar slide yang seterusnya. Kalau tadi kita pergi kepada falsafah, sekarang kita pergi kepada dasar SME ya. Okey, secara dasarnya ialah bentuk pengiktirafan ya kepada pegawai pakar bidang khusus di mana pegawai boleh diberi pemangkuan secara khas untuk penyandang iaitu KUP. Ya, anda faham konsep KUP maknanya khas untuk pegawai tersebutlah yang menyandang kenaikan secara SME ya. Kalau selepas tu tak ada. Selepas pegawai itu tamat perkhidmatan ataupun tiada lagi, tak boleh diteruskanlah, hanya khas untuk pegawai tersebut. Okey, pakar bidang khusus diiktiraf memiliki keupayaan intelektual dan kepakaran yang tinggi, berpengalaman luas dalam bidang kepakaran, menjadi sumber rujukan di dalam dan luar organisasinya, melepasi tapisan kepakaran yang ditetapkan serta diiktiraf oleh Search Committee dan lembaga kenaikan pangkat. Okey, prinsip SME ya. Okey, secara prinsipnya ya ada dua perkara ya. Prinsip SME berkaitan moving up without moving out ya. Akan terus naik ya. Sepatutnya tanpa keluar pun, di mana pengiktirafan kepada pegawai boleh diberi pemangkuan dan dikekalkan di jawatan yang sama ya. Maknanya kalau jawatan pengajar, maaf slide belum keluar lagi ya. Okey, dah keluar ya. Okey, saya teruskan semula berkenaan moving up without moving out ni ialah pengiktirafan kepada pegawai di mana pegawai boleh diberi pemangkuan dan dibekalkan di jawatan yang sama ya. Contohnya kalau kita sebagai seorang pengajar untuk kalau kita dapat kenaikan secara SME ni, kita still seorang pengajar lah ya, cuma grade kenaikan itu dinaikkan lah. Kita bukan pergi ke bidang lain. And then no command and control, maksudnya kenaikan grade pegawai tidak dikaitkan dengan pertambahan kuasa perintah dan kawalan ataupun command and control ataupun secara mudahnya tugas penyeliaan kepada pegawai. Maknanya diiktiraf sebagai pakar SME, maksudnya naik pangkat tu katalah daripada tahap 2 ya, 48 kepada 52, maknanya bukan dari segi aspek penyeliaan ataupun ada kuasa, tapi dia fokus kepada bidang kepakaran tu sebenarnya ya. So di bawah ni kalau kita lihat ada okey, SME ni subject matter expert, kalau ikut calculation ringkasnya, tugas hakiki kita, katalah kita pengajar melaksanakan tugas hakiki kita
ditambah dengan SME Special Assignment ataupun secara akronimnya SSA ya, SME Special Assignment. Maknanya kita ada tugasan tambahan berkaitan dengan subjek matter expert selain daripada tugas hakiki kita. Maknanya nanti slide seterusnya akan menerangkan tugas hakiki kita dari segi sebenarnya SKT ataupun LMPT kita ada weightage dia, ditambah dengan SSA ni pun ada weightage dia. Jadi totalnya akan menentukan kita untuk kekal dalam tahap SME tersebut atau dinaikkan pangkat seterusnya ke tahap seterusnya lah, tahap yang lebih tinggi. Okey. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Kita ialah pemakaian perkeliling ya, punca kuasa. Okey, ada dua perkeliling utamalah, perkeliling perkhidmatan bilangan 7 tahun 2016 yang berkuat kuasa 20 Disember 2016. And then seterusnya diikuti surat edaran tentang pelaksanaan SME ni ya, yang berkuat kuasa 12 September 2017. Okey, perenggan 7 perkeliling 2016 menerangkan tentang berkenaan dengan kemajuan kerjaya laluan pakar bidang khusus ni tertakluk kepada penerimaannya oleh pihak berkuasa masing-masing lah. Ya, maksudnya badan berkanun ke kerajaan tempatan ataupun kerajaan persekutuan. Peruntukan perkeliling perkhidmatan ini dipanjangkan semua perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun, sama ada persekutuan dan negeri dan juga pihak berkuasa tempatan. Okey, seterusnya. Okey, kita dah ke objektif objektif khusus yang kedua dan ketiga ya. Bagaimana nak tentukan bidang kepakaran, bagaimana nak tentukan kriteria penilaian kepakaran. Okey. Kita tentu slide penentuan bidang kepakaran. Okey, saya tunggu sebentar. Lagging slide. Okey, anda semua boleh lihat. Okey ya. So untuk nak tentukan bidang kepakaran ni, kita tengok sebelah kiri kita ya. Ya, dari atas sekali. Untuk tentukan bidang kepakaran, kita kena rujuk ya, ataupun berdasarkan hala tuju negara kita. Ya, maksudnya ia adalah sesuatu yang dinamik, ia adalah sesuatu yang maksudnya berkait dengan hala tuju Malaysia yang terkini lah, yang semasa lah. Dan seterusnya berkaitan dengan hala tuju organisasi. Dan yang ketiga ialah untuk menentukan bidang kepakaran. So antara contoh-contoh penentuan bidang kepakaran tu, kita tengoklah hala tuju bidang, kaitkan dengan rancangan Malaysia 11, keputusan kabinet, ataupun kalau kita khusus dekat KKM, kita kaitkan dengan kerangka program perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia 2021-2025. Kita boleh kaitkan juga di peringkat aspek kompleksiti tugas kita ya, tempoh masa panjang untuk mendapat kepakaran ya, maksudnya dalam satu-satu perkhidmatan untuk dapat suatu kepakaran tu ambil masa yang lama. Jadi once dah ada kepakaran tu, kenapa tidak kita kena pasti apa kepakaran kita ya, kebergantungan pakar luar ya, mungkin ada peluang dan ancaman-ancaman tertentu yang boleh menggugat kita punya skim perkhidmatan kita ya, kalau kita khususnya pengajar lah ya, kalau kita tak move forward ya, kita statik saja sebagai pengajar biasa contohnya lah ya, tak ada yang berkepakaran. Mungkin kita juga boleh tentukan dengan data atau statistik yang menyokong keperluan ya, laporan kerugian serta data-data yang bersesuaian, jangkauan pengurangan tanggungan kerajaan ya, nilai
ROI ya, dan manfaat yang bakal diterima kerajaan ataupun lain-lain data maklumat yang bersesuaian ya. Okey, slide seterusnya untuk objektif ketiga tentang kriteria penilaian kebakaran. Belum. Okey, untuk menentukan SME ni, kepakaran ni, ada 3 kriteria utamalah. Yang pertama asas, yang kedua umum yang melibatkan 30% lah, ya. Yang ketiga khusus 70%. Okey, dari segi asas ni maksudnya 1 dengan 2 ni adalah satu yang wajib lah ya. Yang asas ni LMPT kita ya, laporan nilai prestasi tahunan kita perlulah melebihi 85% untuk 3 tahun terkini. Cuma saya dapat ada maklumat terkini yang sekarang ni kerajaan dah keluarkan nilaian LMPT boleh 80% atas. Itu mungkin kena semak balik lah yang terkini ya. Okey, tapisan melepasi tapisan keutuhan. Okey. Minimum 5 tahun dalam bidang khusus teknikal ataupun 7 tahun bukan teknikal, telah mengisytihar harta, bukan peminjam tegar, berada lebih 8 tahun atau lebih dalam kumpulan PNP. So untuk ni memang hanya kumpulan PAP lah yang layak untuk mohon untuk SME ni ya. Okey, kita pergi kepada kriteria umum ya. Dia fokus kepada pencapaian akademik ya. Nanti kita akan pergi detail lah. Sumbangan ya, sumbangan yang pegawai berikan, anugerah dan pengiktirafan oleh pegawai, dan tapisan 360 darjah oleh pelbagai assessor lah, sama ada dari hierarki yang lebih atas ataupun rakan-rakan rakan-rakan pegawai yang mohon untuk SME ni juga. Ya, maksudnya tapisan 360 tu menyeluruh lah. Ya, melibatkan stakeholder juga ya. And then seterusnya perlulah mendapat kelulusan lembaga kenaikan pangkat berdasarkan bidang kepakaran. Okey, kita pergi kepada kriteria khusus yang meliputi 70% ya. Okey, dari segi aspek kelayakan profesional ya, mungkin ada sijil-sijil khusus profesional yang berkaitan bidang kepakaran, penulisan dan pembentangan ilmiah ataupun laporan teknikal yang pegawai pakar tersebut telah memberi sumbangan, penyelidikan dan pembangunan, konsultasi ataupun khidmat rundingan, terlibat dalam coaching dan mentoring lah ya, dan lain-lain kriteria yang ditetapkan ya. Okey, selesai. Kita pergi kepada slide seterusnya. Okey, bagaimanakah proses pelaksanaan SME? Adakah saya laju sangat? Okey, saya harap anda semua okey ya. Okey, kita pergi seterusnya. Okey, untuk untuk proses fasa 1 kemasukan ini kita rujuk kepada tadilah berkeliling tadilah ya, yang 2016, 2017. Pegawai boleh memohon ya untuk berada di laluan SME dan perlu melepasi syarat asas tadi ya, yang kriteria tadi tu ya, serta mencapai markah keseluruhan tidak kurang daripada 85% bagi kriteria umum dan juga kriteria khusus ya. Okey. Okey. Proses seterusnya. Tanggungjawab ketua perkhidmatan ya. Ketua perkhidmatan akan mengkajilah dan menetapkan bidang kepakaran berdasarkan hala tuju jabatan, kementerian dan negara. Ketua perkhidmatan merancang dan melaksanakan dasar kemajuan kerjaya secara efektif termasuk pelan pembangunan kepakaran. Ya. KP juga membangun dan memperincikan kriteria penilaian kepakaran dan mekanisme tapisan. Ya.
KP juga membangunkan kamus ya. Kita kena bina kamus kompetensi ya bidang kepakaran kita ya. Sesuai dengan yalah skim perkhidmatan kita lah. Menyediakan senarai penugasan khas SME, SSA tu ya. Dan seterusnya mengurus dan memantau pelaksanaan SME di peringkat kementerian dan juga jabatan. Okey, baiklah kita pergi slide seterusnya, proses seterusnya. Okey, ini adalah berkaitan jawatan-kuasa kerja JKK atau Search Committee ya. Mestinya diketuai oleh Ketua Perkhidmatan ya, ahli-ahlinya semua timbalan Ketua Pengarah, pengurus sumber manusia, wakil pakar bidang lah, sama ada panel luar dari sektor awam ya, ataupun daripada ahli akademik ataupun daripada sektor industri. Kalau kita di ILKKM ni maksudnya di servis lah sektor industri kita, perkhidmatan lah maksudnya di hospital ataupun di klinik-klinik kesihatan lah, maksudnya mungkin wakil ketua profession di perkhidmatan masing-masing lah ya, wakil-wakil yang berkaitan ya. Urustinya adalah bahagian ataupun unit inilah sumber manusia KKM lah kalau di KKM. Okey. Okey, tanggungjawab ni tadi tu ya. Tanggungjawab jawatankuasa kerja ya. Menjalankan tapisan calon ya, melalui kaedah yang bersesuaian, mengemukakan keputusan penilaian kepakaran kepada jawatankuasa yang induk lah ya, menyemak dan menambah baik kriteria penilaian kepakaran, menilai pencapaian SSA ya, pegawai SME setiap tahun ya, setiap tahun dinilai ikut tahap ya. Okey. Ini overview untuk kategori jawatankuasa induk kalau guna sama siapa ha? KSU sebagai pengurusi ya. Kalau kita di KKM yang akan terlibat nanti di peringkat final sekali ya, maksudnya present kita punya paper tu adalah Ketua Pengarah kita ya, DG kita Datuk Nur Hisham, dan juga KSU kita lah, KSU Kesihatan lah, dan urus dia adalah pihak JPA ya. Okey, ini kalau bukan guna sama lah ya, kita bukan guna sama ya. Okey. Okey, tanggungjawab JKI. Tadi tanggungjawab Okey, tanggungjawab JKI ya. JKI ini yang tadi komiti yang kalau kita guna sama adalah KSU KKM, DG kita, mungkin ketua profession dan wakil-wakil daripada perkhidmatan semualah ya. So tanggungjawab mereka meluluskan bidang kepakaran. Di tangan mereka lah sama ada SME kita ni relevan atau tidak, sesuai atau tidak ya, melantik anggota JKK, memperakui kriteria penilaian dan pindaannya ke urusdia lembaga kenaikan pangkat ya, LKP ni lembaga kenaikan pangkat di JPA, memperaku calon untuk kemasukan ke laluan SME, memperaku kenaikan pangkat pegawai SME, memperaku pegawai SME untuk pemangkuan ke grade seterusnya ya. Maksudnya JKI ni bukan saja nak mula, nak lulus layak atau tidak mungkin perkhidmatan kita ya, khususnya kalau pengajar untuk dapat bidang kepakaran, tapi untuk yang F ni memperakui sama ada pegawai yang dah dapat tahap 1 layak untuk tahap 2 dan tahap seterusnya ya. Okey. Okey, kita pergi kepada laluan masuk SME dan peningkatan. Okey, slide dah keluar. Okey, sebenarnya kepakaran ni ada 4 tahap ya. Kita mula daripada bawah, tahap 4 tu, pink ya, warna pink tu. Ia bermula daripada maksudnya yang layak untuk mohon ni adalah mereka yang grade 44 lah ya. Dikenali sebagai tahap 1, maksudnya daripada grade 44 tu nak naik ke grade 48 SME. Kita tengok sebelah kanan sekali ya. Di bawah warna pink tahap 1 grade asal kalau pengajar grade 44, dan untuk dapat diterapkan sebagai SME grade 48 ya. Yang hijau pula tahap 2
Kalau kita dah grade 48, dia sebenarnya boleh je. Tak semestinya, katalah sekarang ni kita grade 48 tapi kita nak terus masuk ke tahap 2. Maksudnya kita nak terus dapat grade SME 52, boleh je. Tak semestinya grade 48 ni mesti dia dalam grade SME sebelum ni. Tak. Ya. Okey, seterusnya tahap 3 ya. Dari grade 52 ya. Katalah nak laluan SME, nak fast track sikit, tunggu 52 lama sangat, nak tunggu 54 lama sangat, contohnya, boleh je kita mohon untuk grade SME untuk dinaikkan ke 54. Dan tahap keempat, atas sekali warna biru tu, dari grade 54 boleh mohon untuk grade khas C ya, laluan SME. Ya. Okey, apa-apa hal calon perlu melepasi tahap dan kriteria kepakaran yang telah ditetapkan. Ya, calon yang diluluskan lembaga kenaikan pangkat sahaja akan diberi pemangkuan SME ya. Dan sebelum tu macam biasalah perlu ada penyiaran lah daripada semua manusia tentang laluan SME ini dan kita kena mohon lah ya. Okey. Seterusnya. Okey, kita bagi contoh lah ya. Contoh. Okey. Okey, semua dah nampak. Kita bagi sedikit simulasi lah peningkatan grade SME ni lah. Tapi simulasi ni macam pada pandangan saya ideal sangat lah sebab kalau segi perkhidmatan tu dah memang sedia ada peluang untuk kenaikan pangkat SME seawal umur pegawai berumur 25 tahun memanglah maksudnya sangat lajulah laluan kenaikan pangkat berasaskan SME ni lah, maksud katalah ni anggaran sebelah kiri, lihat umur 25 tahun. Kalau mereka, kalau pegawai tersebut memang masuk pada maksudnya kemasukan grade tahap 1 ni ya, dia dah grade 44 ya. So dia dah dapat untuk tahap 1 SME melompat kepada 48 ni, lihat sebelah kiri ya, lihat sebelah kiri saya. Okey. Seterusnya kita akan tengok di mana dalam tempoh ya grade masa umur 25 tahun selama 8 tahun akan dapat kenaikan 44 kan. So kalau dia ada memang kepakaran seawal 4 tahun dia dah boleh naik pangkat ke 48 ya, grade 48. Dan seterusnya kalau dia terus dalam laluan SME ni, dia akan terus naik pangkat untuk tahap 2 ke grade 52 ya. Okey. Seterusnya kita akan tengok untuk tahap seterusnya, maksudnya setiap 3 tahun dia boleh berterusan naik hingga ke tahap 4, hingga ke khas C. Jadi kalau kita tengok sebelah kiri, dari umur 25 tahun, seawal umur 42 dia dah dapat grade khas lah kalau laluannya lancar, tiada onak dan duri lah ya. So kita lihat sebelah kanan tu tempoh pergerakan ideal kerjaya pegawai pakar tertakluk kepada pilihan kepakaran. Maksudnya secara idealnya dalam tempoh berapa tahun ya, dia akan boleh terus maju ke grade khas C ya. Okey. Okey, saya bacakan sebelah atas ya. Pemangkuan KUP bermula pada grade 48 ya. Maksudnya tahap 1 lah daripada 44. Tahap 1 adalah untuk naik ke grade 48 ya. Pegawai yang memenuhi kriteria akan diberi pemangkuan selama setahun dulu ya. Macam biasa kita pun kalau kenaikan secara biasa kita kena memangku selama setahun kan. Okey, setelah mencapai laporan penilaian pemangkuan tu, maksudnya pegawai diberi kenaikan pangkat selepas setahun. Okey, pegawai akan dipertimbangkan ke grade seterusnya dalam tempoh 2 tahun ya. Maksudnya 2 tahun campur 1 tahun memangku. Kita kena tunjukkan prestasi yang baguslah dan memenuhi bukan saja kerja hakiki tapi juga SSA itulah ya, SME Special Assignment kita.
Dan kalau kita melepasinya, kita akan terus naik dalam tempoh 3 tahun ke grade seterusnya. Ya, saya harap anda semua jelas. Okey, kita pergi kepada slide seterusnya. Okey. Sekejap ya. Okey. Kita tengok kepada kaedah pemangkuan secara khas untuk penyandang atau KUP ya. Pemangkuan adalah secara KUP di mana pegawai kekal ya berada di pejawatan yang sama tetapi diberi tugas sesuai dengan kepakaran dan grade jawatan yang dipangku beserta pelaksanaan tugas hakiki. Ya, maknanya kita jalankan tugas hakiki kita. Kalau katakanlah kita U44 kan, tugas hakiki pengajar kita apa? U44. Mungkin kita menyelaras untuk di pemangkanjutan seumpama dengannya ya. Lepas tu kita dapat kenaikan SME ni untuk 48. Kita masih jalankan tugas kita sebagai pengajar ya, sebagai pengarah, cuma ada special assignment tambahan yang kita kena lakukan lah sesuai dengan dapat kenaikan grade SME tersebut. Ya, ini saya ada keterangan kat sebelah sini. Okey. Okey, so ini macam yang tadi slide sebelumnya lah yang menunjukkan kedudukan tahap 1, 1+2, semuanya tahap 2 boleh 1+2 ya, dan seterusnya. Dan membezakan antara pemangkuan tempoh setahun dan disahkan kenaikan. Ya. Okey. Okey, kita lihat kepada wajaran markah LNPT dan juga SME Special Assignment. Okey. Belum lagi. Okey ya. Kita dah sudah nampak slide. Ya, kita tengok wajaran markah. Macam mana dia menetapkan wajaran ikut tahap. Kita ingat tadi kan aspek penilaian sebelah kiri ni yang dinilai kita punya LNPT ya, dan juga SSA SME Special Assignment. Okey, kalau tahap 1 LNPT kena melebihi 80%. Kena sekurang-kurangnya 80%. Kita punya special assignment tu kena 20% lah. Ya. Dan naik je tahap kedua ya, wajaran untuk LNPT dah sedikit berkurangan kepada 60%, tapi wajaran untuk SME Special Assignment dah bertambah sesuai dengan kenaikan grade lah ya, dan juga tahap. Kita tengok next ya, tahap 3 ya, grade 54 ya. Wajaran LNPT dah jadi 40% sahaja. Dan SME Special Assignment dah meningkat kepada 60% ya. Dan finally tahap 4 JUSA, kita punya hakiki pun dah berkurangan lah. LNPT kita peratus tu 20%. Dan kebanyakannya adalah SME Special Assignment, WTISH tu 80%. Okey, rakan-rakan semua dapat. Saya tukar slide seterusnya. Kita ada sikit contoh lah nanti. Yang ni saya ingat okey. Okey, ini penerangan lebih sikit lah dari tadi. Ya, tadi dari segi wajaran dia kita nampak 80-20, lepas tu meningkat kepada 60. Ya, okey, syarat asas tu iaitu saya ingat semua orang dah tahu dan faham ya. Ini seperti kenaikan pangkat biasa ya. Maksudnya kena lulus tapisan ya, SPRM, bebas hukuman tata tertib, bebas daripada disenaraikan oleh peminjam pendidikan tegar. Okey, yang specialnya syarat B, C dan D ni. Ini yang uniknya untuk kenaikan pangkat SME ya. Kita tengok ya. Tadi kita ada dua kan, dia nilai kita punya wajaran tu, LMET kita dan juga SSA ya. So, kita perlu melepasi markah 85% bagi SSA tahun pertama. Minta maaf lah, saya kena, hello. Kejap, saya tengah berbincang lah, minta maaf, saya tak boleh nak tu. Siapa cakap nanti call balik? Okey. Okey, yang C ya, kita kena melepasi markah 85% bagi LNPT tahun terkini ya.
Dan D pula, kita perlu melepasi markah keseluruhannya 80% LMPT dan SSA. Okey. Nanti seterusnya kita akan tunjuk dia punya ni lah, macam mana mekanisme tu. Okey. Okey. Okey, itu tadi asal tau. Itu tadi tu maksud saya itu grade daripada tahap 1 nak masuk SME tau. Ini kalau kena naik pangkat ke grade seterusnya, SME juga kita nak masuk kepada tahap 2. So, yang A memang biasa, syarat asas tu, tak ada isu. Yang B ni, tadi 80% kan untuk LMPT dengan SSA kan. Yang ini dia dah tingkat dah. Melepasi markah 90%. Lagi orang kata challenge lah. Lagi tough lah. Bagi keseluruhan SSA dan LMPT. Ya. Dan syarat tidak kurang daripada markah, ada syarat pula tu ya, maksudnya keseluruhan SSA campur LMPT 90% ya. Tapi markah minima untuk LMPT kenalah 80% dan SSA pun 80%. Untuk tempoh dalam 3 tahun tu lah kita pegang pegang kenaikan pangkat SME ya. Maksudnya secara prinsipnya apa yang 2 slide ni tunjukkan untuk kemasukan tu 80%, tapi dah naik untuk naik pangkat seterusnya ada peningkatan lah, kena markah melepasi 90%. Okey. So ni kita bagi contoh. Ya. Okay, kita bagi contoh. Okey dah ya. Contoh pengiraan markah ya. Ni ada macam sedikit senario di mana pegawai SME tak layak ya dipertimbangkan ke pemangkuan grade seterusnya kerana terdapat markah kurang ya 85% walaupun markah keseluruhan mencapai lebih 90%. Macam tadi kan, slide yang sebelum ni kan. Patutnya kalau LMPT dengan SSA campur kenalah lebih 90% kan. Kita tengok sebelah kanan kita. Tapi ada isu ya. Ada isu kita tengok tahun 1, tahun 2, tahun ketiga. Masa tahun tempoh dia pegang jawatan SME ni ya, ini maksudnya ya, senario ni ya, harap anda semua faham. Okeylah, katalah pada tahun 1 tu okey clear ya, tahun 1 sebab ialah dia, kalau tidak macam ni dia layak untuk dapat kenaikan pangkat SME kan. LMPT dia cantik 90%, SSA dia pun cantik 93%. Tapi bila masuk tahun kedua ya, LMPT dia jatuh pula 82%. Ya. Tak sampai 80% kan. Patutnya LMPT kena 85% kan ke atas. Tapi SSA dia cantik. Maksudnya hakiki dia mungkin mungkin tak tahulah menjunam ke apa, merosot sikit lah. Tapi dia punya SME special assignment bagus ya, 97%. Ya. Dan so pada tahun kedua ni keseluruhan markah dia 85%. Pada tahun ketiga sebaliknya pula ya, LMPT untuk tugas hakiki dia 94%. Tapi SME special assignment tu merudum sedikit 83%. Walaupun markah keseluruhan ni, purata keseluruhan ni adalah 91%. Tapi untuk naik pangkat ke grade seterusnya, pada tahap seterusnya dia ambil kira 3 tahun berturut-turut ni purata dia keseluruhan. Ya, maksudnya walaupun keseluruhan melebihi 90%, tapi pada tahun-tahun tu dia punya SSA dan LMPT tak lebih 80%, maka masih tak layak juga. Okey, next. Yang ni yang layak lah. Ini straightforward, memang layak, memang cantik Kita tengok tahun 1, apa-apa hal mesti lebih 80% LMPT dengan SSA. Tahun 2 pun cantik 89, 90%. Dan tahun ketiga pun cantik. So keseluruhan maka untuk 3 tahun berturut-turut ni dapat 90.2. Maka dia layaklah untuk pergi grade SME seterusnya. Okay, next. Okay. Okay. Macam mana nak kekal dalam kenaikan pangkat SME ni? Ya. Pegawai akan kekal pada grade kepakaran sekiranya mencapai markah keseluruhan 85% hingga 89.99%.
tertakluk kepada markah minimum 80% LMPT dan juga 85% SSA yang macam saya beritahu tadi kan setiap tahun penilaian. Jadi sekiranya pegawai tak capai ataupun kurang daripada markah minimum yang ditetapkan, pegawai tidak lagi berada di laluan SME dan dikembalikan ke laluan hakiki. Balik semula ke laluan hakiki. Itu kisahnya. Okay? Maknanya kalau mereka yang sanggup yang betul-betul sanggup menerima challenge, cabaran dan memang di segi kerja tu konsisten, why not? Maksudnya ambil, pastikan anda kekal, sentiasa bermotivasi dan prestasi kerja yang maintain lah, yang konsisten lah, Okey. Seterusnya. Okey, tabik urus pegawai SME. Pegawai SME hendaklah kekal dalam bidang kepakaran yang sama sepanjang berada di laluan SME. Macam contohnya kalau pengajar, pengajar contohnya kita ada bidang kepakaran, katalah kebidanan kita ambil. So kita kena kekal lah daripada tahap 1, kalau kita masuk tahap 1, kekal lah tahap 1 sampailah kalau sasaran kita boleh dapat tahap 4, justasi, kekal lah terus ke kepakaran kebidanan. Jangan pula dah sampai tahap 2 ke tiba-tiba nak ubah arah pula masuk onkologi ke pula. Tak boleh lah macam tu. Dia kena kekal. Kalau bidan, kepakaran kebidanan memang subjek matter expert bidan. Pegawai SME yang ditukarkan daripada laluan SME atas keperluan perkhidmatan boleh dipertimbangkan kemasukan semula ke laluan SME. Macam ni, ini kes yang macam contoh lah macam contohnya kalau yang dah U52 ke 54 katakanlah dia pada masa yang sama mungkin dia ketua perkhidmatan ataupun dia ketua program bidang tertentu, tapi disebabkan oleh keperluan perkhidmatan maksudnya tak ada orang lain maksudnya dia perlu berada di laluan hakiki dia demi keperluan perkhidmatan, tapi kemudian dia boleh juga masuk ke laluan SME asalkan dia melepasi syarat-syarat yang ditetapkan. Okey. Ini untuk special case lah. Okey. Okey, tabik urus pegawai SME lembaga kenaikan pangkat LKP boleh memutuskan pegawai SME terkeluar daripada laluan SME dan kembali ke laluan hakiki serta tidak layak menerima apa-apa faedah dan gelaran yang berkaitan SME dalam senario kat bawah ni Macam contohnya A, prestasi dia tak memuaskan, ia ada masalah kesihatan yang boleh menjejaskan fungsi kepakaran Dan C, sekiranya pegawai pun dah tak sanggup lah nak berada di laluan SME, maka pegawai pun nak mohon keluar. So lembaga kenaikan pangkat boleh pertimbangkan ataupun D, apa-apa sebab lah yang munasabah berdasarkan peraturan yang sedang berkuasa. Jadi pegawai yang terkeluar daripada laluan SME hanya boleh dipertimbangkan semula ke laluan SME. Maksudnya dia dah minta keluar ke ataupun ada hal yang berkaitan yang dia perlu keluar ataupun because of prestasi tak bagus, dia boleh masuk semula ke laluan SME. Tapi kenalah tak kurang daripada 3 tahun. Itu yang istimewa, boleh masuk balik kalau dah terkeluar. Tapi ada syarat je lah. Okey. Seterusnya. Okey. Pegawai SME yang telah capai grade paling tinggi lah, tertinggi. Tadi kan tahap tertinggi apa? Tahap 4 kan? Dalam laluan SME, katalah dia masih, maksudnya perkhidmatan ni masih panjang, dia boleh dicalonkan oleh ketua perkhidmatan untuk mengisi jawatan strategik atau pemangkuan ke jawatan yang lebih tinggi dengan syarat pegawai mengekalkan prestasi cemerlang sepanjang berada di laluan SME dan mencapai tahap kompetensi dan potensi yang ditetapkan mengikut pemakaian skim perkhidmatan masing-masing
tertaluk kelulusan lembaga lah, lembaga kenaikan pangkat. Maknanya kat sini secara umumnya ialah kita sampai tahap 4 saja, sampai jusasi. Tapi sekiranya pegawai tersebut telah menunjukkan prestasi yang sangat bagus, ada kemungkinan untuk dipertimbangkan oleh Ketua Perkhidmatan, ya, untuk isi jawatan yang lebih tinggi lagi, ya. Okey. Okey, berkenaan dengan allowance dan kemudahan, ya. Pegawai SME layak menerima apa-apa allowance dan kemudahan berdasarkan kepada grade yang disandang oleh pegawai di bawah laluan SME. Maknanya kalau dia dulu 44, dia tahap 1 dia dapat kenaikan SME 48, semua allowance adalah allowance yang 48 lah, dia layak untuk terima. Ya. Okey. Boleh lagi semua? Berapa dah? Okey, saya ingat boleh cukup masa. Okey, saya teruskan, ya. Boleh Puan. Okey, ini nanti ada update terkini. Ini sebenarnya kalau ikutkan update semasa ni sehingga bulan Mac 2020, ya. Maksudnya slide ni adalah slide daripada JPA. Ini adalah status sehingga 2020 Mac, ya. Nanti saya akan share video klip status terkini lah pegawai-pegawai daripada perkhidmatan awam lain yang telah diluluskan pemangkuan untuk grade SME, ya. So yang ini anggaran sahaja, sebenarnya lebih daripada 59 orang pegawai dah ada dalam hampir 70, ya. Okey, dari segi bidang sebelah kiri ada 70 bidang, ya, pelbagai bidang. Nanti saya akan tunjuk slide seterusnya. Dan jenis kepakaran, ya, ada 56 dan skim perkhidmatan ada 19, ya, yang dah dapat, ya, untuk SME ini. Dan kementerian yang terlibat ada 13 kementerian dan juga jabatan. Okey, kita pergi tengok 70 bidang kepakaran yang telah diluluskan, ya. Bayangkan sejak 2016, ya, keluarnya berkeliling dan sekarang ni dah 2021 lah, ya. 4 tahun, 6 tahun lah kalau kita campur tolak dengan COVID. Dan sebab COVID ni pandemik COVID ni menyebabkan ada pause sikit, ya, ada lagging sikit, lebih kurang 5 tahun macam itulah, ya. So kita ada 70 bidang, ya. Kita tengok sebelah kiri, bidang perdagangan dan perindustrian antarabangsa, ya. So anda boleh tengok sebelah kiri. And then seterusnya kalau bukan Jabatan Perhalitan 2 bidang, ya. Jabatan Laut Malaysia, ya, 2 bidang. JPS, ya, Jabatan Perairan dan Saliran, ya, 2 bidang. Kita tengok, ya. Dan di segi aspek jabatan, ya, JKR, ya, Jabatan Kerja Raya, tengok ada 9 bidang, ya. Okey, dan Kementerian Kesihatan Malaysia juga antara kementerian yang pada pandangan saya, ya, banyak bidang, 13 bidang. Dan setakat pengetahuan saya ada beberapa bidang, maksudnya bukan sahaja pengajar dan juga sains kesihatan bersekutu yang sedang menunggu untuk dipertimbangkan kelaluan SME. So yang sedia ada adalah 13 bidang, ya. Kita tengok sini, fizik perubatan, ya, genetik pemakanan, ya, mikrobiologi, sehinggalah ke regulatory pharmacy. Okey. Seterusnya, masih lagi dalam 70 bidang kepakaran yang telah diluluskan. Kita nak nampak pandangan, orang kata pandangan pandangan meja lah, pandangan menyeluruh, ya. Okey, seterusnya pentadbiran tanah, ya. Kita tengok pentadbiran tanah, skim perkhidmatan yang mendapat SME adalah pegawai tadbir dan diplomatik lah, ya. Kalau JUPEM, ya, yang bahagian juru ukur ni, skim perkhidmatan juru ukur lah, ya. And then meteorologi, ya, 3 bidang. Ini adalah pegawai, ya, pegawai meteorologi. Dan pihak mampu skim perkhidmatan pegawai teknologi maklumat, ya. So ada 6 bidang
dan bidang kesihatan DOS ya, maksudnya kesihatan, keselamatan dan kesihatan pekerjaan ya. Skim perkhidmatan pemeriksa kilang dan jentera ya, 7 bidang ya. Dan JPSM ni berkait dengan hutan ya, 3 bidang ya. Dan juga pegawai hal ekonomi, dia skim perkhidmatan pegawai hal ekonomi pun mendapat juga SME ni. Okey, uniknya. Ya, saya fikir mungkin next RMSC punya webinar kita boleh jemputlah pegawai-pegawai yang dah mendapat SME daripada pelbagai bidang di luar untuk sesi sharing ya. Saya rasa mungkin sangat-sangat menarik lah untuk dapat input daripada mereka. So seterusnya, okey. Bidang Penghalitan 7 bidang ya. Bidang psikologi ada 3 bidang skim perkhidmatan pegawai psikologi. Dari segi aspek kewangan pun skim perkhidmatan pegawai takbir dan diplomatik ya. Dari segi aspek maksudnya dia punya SME perolehan kerajaan ya. Okey, Jabatan Kimia Malaysia ya. Ini khusus skim perkhidmatan pegawai sains ya. So kita tengok ada 4 bidang ya, DNA, kimia, mycotoxin, forensik, dokumen ya. So ini skim-skim perkhidmatan yang tadi saya pun dah mention lah, ada 19 skim perkhidmatan ya. Okey, slide seterusnya. Ini sekadar lah sedikit motivasi lah, nampak mereka lah pegawai SME yang telah pun dilantik lah ya. So latar belakang pegawai laut, jurutera, arkitek, juru ukur bahan, ya, pegawai sains, ya. And then nanti saya akan share video klip. Kita dah nak ke peringkat akhir lah. Ini saya dah update bilangan pegawai, dapat dah. Bilangan pegawai SME dalam 78 orang lah. Tapi kalau tuan-tuan puan nak update terkini lagi, tuan-tuan dan puan-puan boleh masuk ke laman web JPA lah, Jabatan Perkhidmatan Awam, di bahagian Supreme ya, dan fokus kepada SME, so dia akan keluarlah update terkini berkait dengan SME. Ya. Okey. Ada nak buat poll ke atau macam mana? Nak habiskan dulu? Saya nak habiskan ya? Okey. Okey, ada berapa slide sahaja sebelum kita berakhir, dan kita akan buat sedikit macam undi survey lah ya. Okey. Okey, so ini rasanya yang slide yang ditunggu-tunggulah untuk pengajar ILKKM Sungai Buloh tentang status semasa subjek matter expert pengajar di ILKKM ya. Nampak dah? Okey. Dah nampak semua slide garis masa? Boleh nampak? Dah, okey. So kita mulakan daripada bawah ya. Kita mulakan daripada bawah. Seawal mana sebenarnya tercetusnya atau bermulanya cadangan penentuan bidang kepakaran pengajar ya, di inilah maksudnya di ILKKM ataupun di bahagian perusahaan latihan KKM ya. Sebenarnya seawal April ya 2019 ya. Sebelum tu idea tu tercetus 2018 lagi ya, semasa lawatan KSU, mantan KSU kita ya, dan juga TKSU ya, dan juga kita punya mantan SUB kita ke ILKKM Sungai Buloh pada awal 2018 ya. Masa tu KSU memang mohon pertemuan dengan ketua-ketua program lah pada masa itu 2018, dan mohon untuk KP beri input tentang perkara-perkara ataupun isu-isu berkaitan
kerjaya pengajar lah, khusus di ILKKM Sungai Buloh. Ya, so dalam lawatan tersebut kita beri input lah tentang possibility lah untuk laluan SME bagi pengajar, ya. Dan pada masa itu mantan KSU kita minta dia punya TKSU untuk highlight benda ni lah untuk tindakan seterusnya lah. Dan pada April 2019 beberapa kumpulan telah dipanggil, kumpulan kecil telah dipanggil ke BPL dan diberi sedikit taklimat, ya, berkenaan dengan penyediaan penentuan bidang kepakaran, dan kita diberi template untuk menyediakan bidang kepakaran. Memang kita start zero lah, maksudnya start dengan scratch lah, ya, masing-masing belajar, ya, masing-masing dapatkan maklumat, ya. Masa tu belum ada lagi taklimat daripada secara khusus dari bahagian sumber manusia ataupun daripada JPA. Kita hanya buat berdasarkan template kertas kerja lah. Okey. Itu pada April 2019. Okey, kita hantarlah benda tu. So walau bagaimanapun 2019 juga di akhir tahun Disember. So kertas kerja kita dah masa tu dah sampai ke sumber manusia dan diminta untuk buat persembahan PowerPoint presentation, ya. Ada orang tanya? Okey, saya teruskan dulu nanti, ya. Okey. So masa tu kita ready, kita buat persembahan berapa kali lah dengan SUB, mantan SUB, dan brainstorming dan tambah baik dalam tempoh April hingga Disember tersebut. Okey, sebelum pandemik, ya, Mac 2020, ya, kita tengok step seterusnya. Okey, pihak BPL menganjurkan bengkel pemurnian kertas kerja SME dan pihak Supreme JPA dan juga pihak BSM KKM juga terlibat sama. Dan pada waktu itu kita berbengkel dan kita murnikan lagi lah kertas kerja kita dan slide presentation kita. Dan pada masa itu juga, pada Mac 2020 tu, keputusan dibuat untuk memberikan bidang SME ini kepada first wave untuk lalu dulu 5 bidang SME pengajar jalan dulu, ya. And then second wave 2 bidang SME pengajar dan third wave 2 bidang SME seterusnya. Ya, pada masa tu Mac 2020 diputuskan sebegitulah, sebab kalau kita nak hantar semua sangat banyak, ya, so kita buat berperingkat-peringkat. Okey, so 16 Februari 2021, ya. Ya. Okey. Sampai itu saya ada pertanyaan, ya. Terima kasih Puan Jamizah, ya, sebagai moderator. Saya nak jawab jugalah. Daripada Suhaida Hassan, ya, bertanya, individu yang ada kursus lanjutan dalam bidang kepakaran adalah diambil kira untuk penggunaan SME. Ya, betul Suhaida, ya. Memang betul pernyataan tu. Daripada masa sekarang kita kena bersiap sedialah untuk ke arah itu. Okey. Okey, kita lihat balik kepada slide kita, ya. Okey, pada 16 Februari 2021, ya, untuk pengetahuan anda semua, walaupun dalam musim pandemik COVID, ya, 2020 hingga 2021, di antara tu kita memang tak duduk diam lah, kita berkumpul, kita brainstorm lagi, kita bincang lagi, sebab pihak berkenaan minta kita bukan saja buat kertas, bukan saja murnikan kertas kerja, tapi juga murnikan slide, tapi juga buat untuk SSA tu, ya, SME Special Assignment. Maksudnya kita tabulate lah SSA tersebut. So 16 Februari pihak Supreme JPA memberi ulasan ke atas kertas kerja kita yang kita telah murnikan.
So kita buat balik pemurnian kertas kerja. So dah berapa kali murni dah. Okay. So Ogos 2021. Ya. Ogos 2021 tahun ni lah. Ya. Tahun ni kita hantar kertas pemurnian dan PowerPoint dan juga SSA kepada semua manusia, dan status terkini dalam tempoh Ogos November tu kita dah hantar ke semua manusia. November ni status terkini sedang dalam pertimbangan pihak JPA. So kita perlu ready sama ada untuk yang ini pertimbangan pihak JPA sama ada lulus atau gagal, atau kalau lulus pun kita perlu sama ada pihak JPA ataupun pihak kita perlu persembahkan dalam jawatankuasa itulah tadi JKI tadi. Maksudnya di hadapan DG dan juga KSU dan juga tim lain lah, tim pakar, tim ketua perkhidmatan dan semua dengannya. Okey kelas, kelas pula. Okey. Ini surat. Betul juga. Buat ringkas dia macam ni nampak. Okey. Ini pun tahap dan grade ni. Boleh. Tu. Ya. Okey, kita break sekejap cadangan tahap untuk. Oh. Tak boleh sekejap ni. Okey. Okey, seterusnya. Tadi status di ILKKM, maksud saya di ialah status SME pengajar ya. So kalau ikutkan tadi kita kat peringkat JPA kan. So sebenarnya kalau ikutkan sebelah kiri, kita masih di sebelah kiri lagi ya. Sebelah kanan. Kita di sama ada di 3 atau di 4 lah. Masih di 4 tapi tak tahu lulus ke tak lulus. Itu sebab saya kata sama ada di 3 atau 4. Tahap kita sekarang. Okey. Okey. So sekarang saya nak share tentang cadangan SME pengajar yang masuk dalam kategori first wave ya. Ada 5 ya. Kita saya nak tekankan SME kita adalah SME pengajar ya, maksudnya pakar bidang supaya kita jadi macam super teacher, pedagogical teacher ya, pengajar, educators ya, bukan service personnel ya. So bidang yang first wave ialah kejurawatan kebidanan, fizioterapi, rehabilitasi neurologi, radioterapi berpandu imej, terapi cara kerja dalam penjagaan paliatif, teknologi perubatan makmal dalam cytologi. Ya. Untuk second wave, ya, kesihatan persekitaran dalam penyiasatan pendakwaan undang-undang, perubatan kecemasan dalam pengurusan bencana, ya, dan manakala untuk third wave ialah pharmaceutical sterile dan ortodontik makmal pergigian. Okey, so saya dah peringkat akhir. Apakah peluang dan cabaran? Anda boleh komen, anda boleh utarakan ialah pandangan, isu, okey, dalam inilah dalam chat box tersebut. Saya beri peluang ya kepada anda pengajar. Okey, so sedikit fotos tim SME yang telah bermula sejak 2019 hingga kini, dan saya sukalah nak beri ucapan penghargaan ya, maksudnya kepada tim kita. Ada yang dah bersara, macam contohnya Puan Mastura Mustafa ya, beliau antara orang yang mempelopori lah penyediaan kertas cadangan ini, dan juga tim kita lain juga yang dah bersara, Puan Adida ya daripada JTMP,
Dan juga kita juga ingin beri ucapan, maksudnya harap dapat menyedekahkan Fatihah lah kepada Encik Mazlan ya, merupakan pengajar teknologi pergigian ya, yang juga dah tiada lagi bersama kita ya, pada tahun, tak salah saya pada tahun lepas ya, dah telah meninggal dunia ya. So atas sumbangan ya dalam penyediaan dokumen untuk SMA ini. Okey, itu saja. Sekian terima kasih kepada Jawatankuasa RMC sebagai pihak penganjur dan juga anda semualah yang sudi untuk meluangkan masa pada pagi ini. So, terima kasih atas kerjasama dan penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Segala kesilapan dan kesalahan, khilafan daripada pihak saya dan yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya memohon maaf ada kata yang kurang, tersalah bicara, terguris di hati. Saya mohon maaf dan terima kasih atas penyertaan tuan-tuan dan puan-puan. Let it go, make my body go. Take our bodies high.